Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul lil fuqara ila siratin mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nur jali sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu nurus samawati wal ardh. Allahu nurus samawati wal ardh. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi dzujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyyatin yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur, nurun ala nur, nurun ala nur, yahdillahu li nurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahu azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita yang tidak mampu kita hitung, yang sejak kita di alam roh dijadikan kita hinggalah sekarang ini tidak pernah putus nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah Allah meninggalkan kita, berpaling kepada kita. Dia yang menyusun segala kehidupan kita ini. Bila kita mempercayai, mengimani bahawasanya la ilaha illallah, kita mempercayai, meyakini kefahaman la ilaha illallah itu dari sisi Allah, akan menyebabkan kita tidak lagi akan merasakan ada keakuan diri kita. Melainkan setiap nafas kita naik dan turun, setiap apa pun cerita-cerita, kisah-kisah diri kita dan juga sekalian alam ini akan kita rasakan adalah daripada pemerintahan ataupun kerajaan Allah. Dialah yang mengelolakan sekalian alam ini sejak mula diciptakan daripada nur zatnya kepada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan sekalian alam ini. Kerana cintanya kepada Nur Muhammad, nurnya itu, maka dia tajalikan. Itulah dua titik nur zat Allah Subhanahu wa taala dan juga Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana itulah tu titik ya yang dikatakan hakul yakin. Di situlah tempat yang selalu kita makrifatkan, iaitu dua mata batin kita ataupun dua mata, satu zahir dan batin kita. Zahir memandang yang di luar, batin memandang iaitu yang dalam, iaitu Nur Muhammad dan Nur Zat Allah Ta'ala.
Nur Muhammad mengelilingi sekalian alam dan nur zat Allah Ta'ala itu yang memandang. Maka tak lain dia memandang dirinya huruf ya yang bersahabat titik 2 di bawah. Ya itu iaitu sahabat yang qarib, yang dekat, yang tidak ada lain lagi melainkan dia berasal daripada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menyatakan diri zatnya itu. Alhamdulillah, apabila kita diberi kefahaman yang jelas dari sisi Allah, maka kita sentiasa merasakan yang ada Allah. Inilah dinamakan tadi pertemuan. Ya, pertemuan liqa'a rabbih. Tu. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa nak pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tidak akan faham pertemuan dengan Allah ni bagaimana. Tetapi inilah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kepada kita, kenderaan nur zat Allah Ta'ala dan nur Muhammad. Maka tenggelam nur Muhammad di dalam nur zat Allah Ta'ala, disitulah sampainya pertemuan. Di mana tidak ada lagi di atas, di bawah, di kiri, di kanan, di mana pun dia tidak duduk, di mana-mana pun. Tetapi cukup kita mengetahui sekalian alam ini dia meliputi. Dan tidak boleh disetarakan, tidak boleh disamakan. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak boleh. Tetapi cukup kita mengetahui bahawa semua sekalian alam ini tidak ada, melainkan ada itu menyatakan keesaan ketunggalan dirinya. Itu dinamakan pertemuan. Beruntunglah orang-orang yang telah mendapatkannya. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang ada, nyata, jelas. Jadi kita apabila sudah sampai wusul kepada Allah dengan keizinan, dengan kehendak Allah, kita sampai kepada Allah. Apakah tandanya apabila kita sampai pertemuan dengan Allah, Raja yang Maha Agung, yang berkuasa di sekalian alam ini? Beruntungnya dapat pertemuan dengan Allah, maka tandanya adalah hilangnya rasa ada keakuan diri. Dan sekalian alam ini tidak kupandang melainkan Allah lah sebelumnya. Itu warisan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beruntunglah orang yang mendapat warisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana tidaklah dia pandang sesuatu lagi dah, melainkan dia memandang dengan penglihatan Allah. Maka apabila dia melihat dengan Allah, sesungguhnya dia tidak memiliki penglihatan dan kita tidak memiliki penglihatan pun. Sebenarnya yang melihat itu adalah dia, dan yang nak dilihat pun tak lain adalah nyata dirinya. Jadi bukan ada dua. Maka dia cukup dia memandang asyik dengan diri dia sendiri. Ini yang dikatakan pertemuan. Bukan pertemuan tu aku jumpa kau di sana, aku jumpa kau di kanan, aku jumpa kau di atas. Tidak. Maknanya bila Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj sampai kepada Sidratul Muntaha, maka Rasulullah SAW lebur, lapat, asyik, lebur, tenggelam, dileburkan Allah. Maka tak ada lagi Muhammad yang tinggal Ahmad, dan Ahmad pun lebur, tak ada lagi yang tinggal Ahad. Itu dikatakan sampai pertemuan dengan Allah. Makna menunjukkan yang nyata hanya Allah. Maknanya Rasulullah SAW sudah mengetahui bahawasanya Allah yang ada, la ilaha illallah. Kalau kita belum lagi sampai kepada tahapan itu, masih lagi kita berbantah-bantah, berbala-bala, mengatakan bagaimana nak pertemuan dengan Allah. Adakah Rasulullah SAW melihat Allah dengan... Memang Rasulullah tu jelas melihat Allah bila dia dah pertemuan dengan Allah. Apa tu pertemuan? Lebur diri. Maka Rasulullah memandang dengan penglihatan Allah. Itu tidak boleh kita ceritakan. Bagaimana kita makan buah cempedak? Bagaimana kita makan buah manggis? Bagaimana kita makan apa saja pun?
maka kita tak dapat. Cempedak tu dapat kita lihat, durian tu dapat kita lihat, tetapi rasanya tentu tak dapat dilihat. Tapi pertemuan dengan rasa tu tadi. Bila kita ini diberikan oleh Allah rasa tu daripada rahsia Allah Subhanahu Taala. Dia yang merahsiakan di sebalik buah cempedak itu, ada rahsia rasa di situ. Supaya nyata dia yang menyatakan rasa tu. Jadi bila kita rasa cempedak, manggis atau durian, kita rasa, kita tahu dah rasa tu mengesakan Allah. Jadi bukan berhenti kepada rasa tu, tapi kita berhenti kepada siapa yang empunya rasa, iaitu tak lain nak mengesakan dia, rasa tu. Jadi kita berhenti kepada mengesakan Allah. Apa pun lazat makanan, apa pun pandangan yang indah, kita esakan, sekan. Pasal ada rasa di situ, rasa pandangan tu tadi tak dapat diceritakan, kita lah rahsiakan lagi. Engkau lah ya Allah lebih cantik daripada segala pemandangan. Engkau lah segala-gala. Ditukarkan supaya hidup kita sentiasa kita utamakan Allah. Memang sebenarnya nanti memang kita akan rasakan Allah aja. Tidak ada kita memiliki untuk nak makan buah cempedak, untuk nak makan buah manggis, buah durian. Situ semua atas kehendak Allah. Benda tu ada, Allah jadikan sekalian alam. Tetapi sesuatu tu Allah yang menetapkan kita untuk berkehendak kepada buah cempedak, berkehendak pada buah manggis, buah durian. Jadi bermacam-macam itu kehendak-kehendak pengaturan Allah. Tetapi apabila kita rasakan itu hak kita, itulah jadinya keakuan diri, maka rosaklah kehidupan kita. Sebab dia yang memberikan kita rasa untuk berkehendak kepada rasa buah durian itu, maka dia berikan kepada kita rasa untuk berkehendak nak makan buah durian, ataupun buah manggis, atau buah cempedak. Itu semua kita kena ingat betul-betul. Rasa yang datang tu kita kena ingat. Itu tanpa huruf, tanpa perkataan, tapi dia berbentuk rasa. Rasa nak solat, rasa nak puasa, rasa nak berzikir, rasa nak ingat Allah. Semua datang daripada Allah. Tak ada apa kita ni. Mengapa kita nak sombong, nak rasa aku yang menyebut nama Allah, aku yang solat, aku yang puasa, aku yang berkehendak ke ni. Itu yang dikatakan rosak kita ni. Pasal kita masih lagi tidak meyakini bahawasanya la hayyun la alimun la qadirun la muridun la sami'un la basirun la mutakalimun lahul mawjud illallah. Semuanya tak ada hidupku ya Allah. Tiada kehendakku ya Allah, melainkan kehendak Engkau. Tidak ada pendengaranku, melainkan pendengaranmu. Tidak ada perkataanku, melainkan perkataanmu ya Allah. Tidak ada semua yang maujud, yang hidup, melainkan menyatakan Engkau yang hidup ya Allah. Jadi semua yang ada sekian alam ini ibarat macam bayang-bayang. Jadi siapa yang mempunyai bayang-bayang? Allah. Ini ibaratnya. Jadi segala sekian alam ni ibarat bayang-bayang. Bayang-bayang boleh bergerak sendiri tak? Tak boleh. Mesti ada Tuhan punya bayang-bayang. Kita tengok tengah malam, kita tengok bulan terang, tengok bayang-bayang kita. Atau matahari, tengok bayang-bayang. Kalau kita buat gini, dia gini tak? Kalau kita diam, mempunyai bayang-bayang. Diam tak dia? Jadi kitanya begitu. Jangan ingat kita ni memiliki kuasa. Asalnya kita tidak berdaya, dimasukkan roh ke dalam diri kita, barulah bergerak nyata. Jadi jangan rasa kita memiliki kudrat iradat, kerana roh itu urusan Allah. Adam tu jadi patung, jadi masukkan roh, baru bergerak mengucapkan alhamdulillah. Engkaulah ya Allah yang hidup, yang memuji dirimu sendiri. Itu maksudnya. Alhamdulillah. Bukan kita yang puji, sebenarnya dia yang memasukkan roh tu urusan dia. Jadi bila masuk, nyata jelas sifat Allah sentiasa memuji dirinya sendiri tanpa perlu menciptakan sekalian alam ini. Baru kita faham puji yang sebenar-benar, sampai puji yang sebenar-benarnya yang dikatakan tadi pertemuan, iaitu dialah yang menyembah diri dia, dialah yang asyik pada dirinya sendiri, dialah yang cukup maha sempurna, tidak memerlukan kepada yang lain. Barulah dikatakan, dipanggil kita ni hambaku yang kamil.
Dia panggil insan kamil wa muka mil. Ini dia panggil semulia-mulia kejadian yang aku jadikan. Jin tak dapat berbuat begitu. Dia hanya disuruh menyembah tapi dia tak sampai ke situ. Tapi manusia ni dia boleh capai kepada hilang keakuan diri. Jin ni dia sifat panas kan. Bukan kita nak hina, watak dia gitu. Jadi susah. Sealim-alim jin, sejahat-jahat manusia. Tu lebih kurang gitulah. Bukan nak hina. Memang gitu. Dia tu berasal daripada hangat panas. Jin ni. Maknanya percikkan daripada api juga. Tapi kita manusia ni, kalau kita kenal diri, kita bukan berasal pada api, air, angin, tanah. Itu tubuh aja. Tapi kalau kita kenal, kita berasal daripada Nur Muhammad, mulianya itu. Bila kita kenal kita berasal daripada Nur Muhammad, maka kita ni berasal daripada Nur Muhammad. Tapi kalau orang tak kenal, berbantah, mana ada, tak percaya. Mana boleh kita daripada Nur pula? Dia tak percaya. Dia tak percaya kisah-kisah yang mana Nabi Muhammad SAW bercerita kepada Sayyidina Jabir, sahabatnya. Aku ni tadi adalah bapa sekalian cahaya, Nur. Bapa sekalian cahaya. Maknanya roh tu cahaya. Maknanya akulah bapa dia. Maknanya kita berketurunan daripada yang paling mulia roh kita adalah daripada Nur Muhammad, iaitu daripada Allah, rahsia Allah. Nur Muhammad tu sifatullah, rahsia Allah. Nama dia juga diberi. Nama yang kepada kita faham Muhammad lah. Tapi sebenarnya Muhammad tu adalah sifatul, menyatakan zat. Nak nyatakan zat tu adalah sifatku adalah Nur Muhammad. Ingin aku dikenal, maka aku lahirkan Nur Muhammad. Jadi sekalian ini yang aku jadikan adalah berasal kerana cintaku kepada Nur Muhammad. Kalau tak ada Nur Muhammad, tak aku ceritakan sekalian alam. Lauh mahfuz, malaikat, semua. Sebab aku jadikan kekasihku Nur Muhammad. Maka daripada Nur Muhammad terjadi sekalian alam. Hebat. Tak percaya juga, susahlah nak dicakap. Sebab Allah permudahkan kita untuk kita tahu asal kejadian kita. Iaitu man arafa nafsahu faqad. Diri kita harus kita kenal. Diri kita adalah Nur Muhammad. Kerana apa? Kita berasal daripada Nur Muhammad. Maka percikkan Nur Muhammad pasti pulang kepada Nur ibu je. Dan Nabi bagi tahu, aku ni bapa sekalian roh. Babu'ar roh. Mana Nur Muhammad tu sekalian tu adalah roh-roh yang adalah akulah bapanya. Nabi SAW bagi. Dan juga Adam itu bapa sekalian tu tubuh. Jadi tubuh-tubuh kita manusia, bapa dia siapa? Adam. Kalau tak ada Adam, tak ada kita semua. Tubuh kan. Gitu juga Nur Muhammad. Jadi sebelum ada Adam, aku sudah ada. Nurku sudah ada dulu. Jangan lagi nak petikai-petikaikan. Mana ayat Quran, mana dalil, mana hadis. Banyak dah. Letih nak melayan orang yang tak percaya ni. Kita kata begini, dia kata nanti gini. Dia tak ada bahagian pada dia. Kesian dia. Dia tak ada bahagian ke situ. Jadi dia buat apa-apa tak ada rasa roh. Kerana dia tak kenal roh urusan Allah ni tadi. Wa ma utitu mina ilmi ila. Allah tak bagi tu bukan Allah kedekut. Tapi orang yang nak kaji ni bab roh sikit ila qalilah sedikit. Tapi beruntung orang yang kaji kerana dia tahu roh ni asalnya daripada Nur Muhammad. Tu Allah Ta'ala kata itu rahsiaku daripada Muhammad. Rahsiaku. Kalau kau kenal Muhammad tu, maka kau kenal roh kau. Kau tahu tempat duduk roh kau adalah kepada Nur Muhammad. Maka kau tak mau lagi. Maka tu kita berdoa jadi seperti Muhammad. Apa dia? Ikut kul in kuntum. Kita akan sentiasa 24 jam mengikuti. Bukan sekejap berhenti, tak. 24 jam kita nak mengikuti sampaikan Nabi suruh kita amaliakan doa. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan wal akhiran zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan soleh. Semua kita kena ikut. Semua itu tergantung di dalam iaitu akhlak.
akhlak tu dengan membuang keakuan diri, tak ada diri, tenggelam dalam nur Muhammad. Yang ada Muhammad, sifatullah tak lain daripada zat, nur zat. Dan tak habis-habis dah situ. Dinding zat dan nur zat. Yang penting kita harus sampai kepada nur Muhammad. Itu sebab kita solat tak berselawat, tak sah. Punya tinggi darjat selawat tu sebab innallaha wa mala, aku dan juga para malaikat. Allah Ta'ala kata aku dan juga para malaikat. Maknanya aku dulu berselawat. Bukan Muhammad tu lebih tinggi pada Allah. Tetapi Muhammad itu adalah makna Rahman dan Rahim. Maknanya kekasihku ataupun sifatku yang daripada dia terjali semuanya. Begitulah maknanya Allah tu berselawat. Jadi Allah tu berselawat sebab tu selawat tu itu dari dirinya kepada dirinya. Selawat. Pasal tinggi darjat selawat ni. Kalau kita tahu, kita akan rasa zuk selawat tu tadi sebab di situ makam asyik Allah dengan dirinya sendiri. Setiap orang berselawat, untungnya kalau dia tak maknanya dia kenal diri, dia kenal Allah, dia berselawat bukan dia berselawat. Tetapi Allah lah berselawat, dia tak rasa dia berselawat. Itulah selawat yang paling sampai, yang paling nikmat, yang paling tinggi, dan tak ada selawat yang lebih tinggi lagi. Ada selawat Kamilah, selawat Fatih, selawat Nariyah, selawat macam-macam, berjuta selawat ada. Sebanyak bilangan-bilangan Allah Ta'ala jadikan. Maknanya banyak berselawat, macam-macam. Tapi selawat yang ibunya adalah itulah tadi. Saya cakap dan tadi, bila engkau faham bahawa yang berselawat bukan engkau, dia kembali balik kepada, iaitu ya ayyuhallazina amanu sallu, wahai orang beriman. Dia kembali kepada tak ada keakuan diri. Dia bila suruh berimannya, maknanya orang yang aku panggil yang sampai selawat dia itu yang terus adalah orang yang beriman, iaitu meyakini dia tak ada. Jadi yang berselawat balik disuruh yang dia balik yang berselawat. Itu rahsia dia. Jadi selawatlah, tapi jangan rasa kita berselawat. Itu yang sampai kepada Allah dan sampai kepada sifatullah tadi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa kita? Maknanya dialah yang sebenarnya yang ada. Yang berselawat tu dia sama diri dia sendiri, bukan ada dua pun. Jadi apa guna kita selawat? Ialah di situlah kemanisan berselawat. Bila kita faham Allah Ta'ala kata, aku dulu berselawat. Innallaha, aku yang berselawat. Lepas tu aku suruh sekalian malaikat. Lepas tu baru disuruh orang kalau tak beriman, kalau nak selawatlah. Tapi kalau orang beriman aja aku panggil. Kenapa Allah panggil orang beriman? Dia kata, dia tak kata semua manusia selawatlah, tak. Dia kata kepada orang yang khusus, orang beriman. Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu. Sebab apa? Kita banyak orang berselawat, tapi orang yang beriman berselawat macam mana? Dia merasa kemanisan, iaitu dia tak rasa dia yang berselawat. Yang berselawat banyak tu yang dia baca bukan dia, tapi engkau lah ya Allah sebenarnya berselawat kepada diri engkau sendiri, diri itu Muhammad. Itu yang Allah Ta'ala kata selawat tu penat malaikat nak mengiranya, sebab ini selawat yang paling tinggi sekali. Ini darjat yang paling tinggi. Bukan saya cakap selawat ni tak best. Bacalah selawat apa pun, tapi ibunya kena ingat, jangan merasa engkau yang berselawat. Kalau tidak engkau hanya dapat ganjaran, betul lah, direct lah sampai. Tapi engkau tak merasakan betul-betul kehadiran, kemanisan yang Allah tu berselawat kepada diri dia sendiri. Kau tak dapat kemanisan tu. Engkau hanya dapat ganjaran-ganjaran tu, masih lagi engkau nak mengharapkan sesuatu daripada selawat engkau. Mana engkau belum mencapai lagi selawat yang sempurna. Makom yang, bukan saya cakap tak boleh, bacalah. Sebab banyak bacalah. 24 jam selawat boleh. Tapi bila kau baca sekali ni, tak sama macam orang baca selawat lain. Sebab kau tu faham bukan kau yang berselawat. Kau selawat sekali kau dah rasa syok dah. Sebab apa? Dialah asyik berada diri di selawat tu tadi. Dia macam solat juga. Syoknya tadi, dia menyembah dirinya sendiri. Syoknya solat dengan selawat tu sama. Sallu dengan solat tu sama bunyi. Tu mana? Itu yang kita harus faham betul-betul.
Kalau kita beramal tanpa kita kenal Allah tu kata tadi payah. Kita beramal banyak tanpa kita kenal Tuhan yang kita nak beramal tu. Syarat-syarat beramal tu nak diterima oleh Allah, syarat-syarat dia jangan mengaku syaratnya. La ilaha illallah. Ini payah sekarang. Ini pengajaran Nabi SAW ajar pada sahabat. Sahabat ajar pada tabi'in. Tabi'in ajar tabi'in. Terus wali-wali Allah turun hari bila. Sampai ke kita ni dah di momok-momokkan, ditakut-takutkan. Jadi gila kau nanti belajar. Jangan kau ikut si Ajis ni. Tak? Dia ni langsung kau tinggal dunia tak campur nanti dia macam-macam dia cakap. Telinga kita dengar macam-macam. Tapi itu semua adalah cakap-cakap orang-orang yang rugi. Kita tetap juga jalankan, tetap doakan dia dapat petunjuk Allah. Walau dia buat macam mana kita kesian tengok dia. Dia kaya, dia agung, dia raja, dia menteri, dia apa pun dia sampai sebawah-bawah manusia. Kalau dia tak ada ni, kita kena tolong dia. Sebab kesian tengok dia. Kita kesian sebab itu. Bukan sebab dia kaya, dia tinggi, kita nak pergi dia bukan tak. Kita tak kira lah. Engkau kaya ke kau miskin ke kau macam mana pun keadaan kau. Tapi sekiranya engkau tak ada jalan ni, kita yang kena bantu. Dan kau nak buat baling apa, lembing ke, nak baling apa ke, kita tetap akan doakan dia dapat ini petunjuk hidayatullah laduni. Sebab inilah yang Rasulullah SAW ataupun Allah sendiri suruh Nabi SAW ini mubasyirah wa nazirah. Ni jadi Nabi tak peduli. Kau nak buat macam mana, nak bunuh Nabi, nak tikam Nabi, nak sihir Nabi, nak buat macam-macam dengan Nabi, nak bagi Nabi istana dengan bidadari apa benda, Nabi kata cari orang lain. Sebab ini dah cukup, makna sempurna dan tak ada lagi yang boleh menggugat. Satu detik pun dia tak tergugat untuk berhenti buat kerja ni. Terus menerus. Jadi kita ni bukan hebat terus menerus. Si Haji ni tak jemu hari-hari. Cerita balik-balik ini ulang-ulang. Orang cakap dia pula yang jemu kita. Dia itu pula yang kita hari-hari cerita seronok nak bagi tahu. Setiap kali talk tu kita seronok nak bagi tahu sebab biar dapat Allah Ta'ala. Kita bukan nak ganjaran orang tu, nak puji, nak orang ramai, nak kita tak ada nak kedudukan langsung tak ada dalam pemikiran kita. Yang kita nak jaga kesucian, jangan ada keakuan diri. Situlah kemanisan, iaitu kita nak manusia semua dapat Allah Ta'ala. Memang sulit, tapi kita akan teruskan juga. Sebab apa? Inilah kemanisan yang Nabi SAW dia sayang semua kepada umat dia. Tak kira lah siapa kita ni kan. Beribadah ke tak beribadah ke. Asal kau sebut nama Muhammad, Nabi Muhammad tu berhak untuk nolong kita. Jangan aku ni buat maksiat banyak, aku pelacur, aku buat maksiat ni tipu macam-macam. Rasulullah boleh datang dalam mimpi kau. Boleh datang. Jangan kita ingat aku dah bersih, aku ni banyak ilmu, aku ni banyak beramal, puasa aku hari-hari. Rasulullah boleh datang pada aku. Jangan ingat begitu. Sebab kita rasa macam ibadah kita jadi bersih. Bukan saya tak bagi buat ibadah. Bukan saya tak bagi banyak ilmu. Tapi ingat, bukan sebab banyak ilmu yang kita ni dapat Allah Ta'ala. Kita banyak ilmu, hanya sekadar Allah yang bagi tu hanya setitik. Ilmu yang ibaratnya air lautan tu, ilmu Allah, setitik aja Allah bagi. Banyak mana pun kau belajar, hanya setitik aja. Jadi apanya yang kau nak bangga di hadapan Allah, yang Allah bagi situ pun Allah Ta'ala bagi setitik, engkau nak rasa, ya Allah aku bagi ilmu. Lepas tu apa saja amalan-amalan yang kau dapat lakukan, itu semua adalah atas kehendak Allah. Jadi apanya yang kau nak ingatkan balik, ya Allah, apa kau nak bagi aku, ya Allah, aku ni buat ni. Kan kau dah janji. Biadabnya tadi kita pasal tak kenal Allah. Tapi bila kita kenal Allah, tak berani kita. Sebab ya Allah, apa yang aku ada, ya Allah. Semua yang aku buat ni semua, ya Allah, Engkau, ya Allah.
Cukup sayang Allah Ta'ala. Jangan kau usik orang aku tu. Allah Ta'ala kata, jangan kau usik. Rasulullah kata, ini sahabat aku. Dia tak hidup zaman kau. Tak, ini sahabatku, Rasulullah kata. Ya, titik dua. Sebelah aku ya. Titik dua dengan dia. Kalau dia kata apa, ya aku kata ya. Dia ibarat gitu. Ya, sama je titik dua, Rasulullah kata. Sebab apa? Dia tak ada keakuan diri. Dia pun sama macam aku juga. Lebur dirinya. Jadi Rasulullah, Allah Ta'ala sendiri itirafkan. Bila orang yang betul dah tak ada keakuan diri, Allah leburkan, maka inilah maqam dia. Jangan dikacau, diusik. Siapa kacau, siapa usik, siapa kacau dan usik. Ada orang-orang yang cuba gini kacau. Datang. Rasulullah datang. Nasihat. Jangan kau usik dia. Datang dia minta maaf. Kenapa? Rasulullah datang baru kau apa ya? Saya cakap dengan dia. Rasulullah datang jumpa engkau, baru kau tahu ya. Kalau Rasulullah tak datang, engkau buat macam mana dengan aku? Macam mana engkau boleh tahu? Aku tak boleh tahulah, tapi Allah bagi tahu. Tandanya ada. Ya, sebelum Rasulullah pergi pada engkau dalam mimpi itu, Rasulullah dah jumpa aku dulu. Aku pun tak mengadu hal aku pada Rasulullah. Aku diam je. Tapi Rasulullah tahu. Rasulullah pergi. Itu tadi kan. Aku pun tak suruh. Tapi aku tahu. Tu jadi awas. Jangan cabar-cabar. Jangan cuba-cuba telik dalam diri aku. Kau takkan boleh telik dalam diri aku punya. Tapi kalau kau nak telik, kau telik dalam diri kau sendiri supaya hilang keakuan diri tu. Baru kau kenal aku. Tapi kalau masih ada akuan diri kau tak kau telik dapat telik aku. Hanya kau betul kenal diri kau lebur, baru kau kenal aku siapa. Begitu ibaratnya tadi ya. Jangan main-main. Kita ni lah yang Allah Ta'ala kata, kita ni yang paling tinggi. Rasulullah pun kata, jangan berganja. Jangan kau setapak ke belakang berundur pun tak. Engkau yang paling tinggi. Sebab engkau tu dijaga oleh Allah. Engkau tu mengundang pertolongan Allah. Yang mereka ni belum tentu lagi dia buat pekerjaan tu mengundang pertolongan Allah. Kerana ada akuan mari. Bukan Allah tu tak nak tolong, tapi engkau buat perangai keakuan diri macam mana aku? Aku mau menolong kepada orang yang tak merasa ada keakuan diri. Sentiasa. Kalau Nabi, mukjizat sentiasa ada. Kalau para wali Allah, mereka sentiasa karamahnya hidup. Tapi jangan dicabar. Tak ada apalah. Si Hajiz ni tak kuat. Berapa orang dia dah apa daripada dulu. Mana ada ramai. Semua orang tak nak ikut dia. Jangan pertolongan Allah sampai. Jangan kau tak dapat nak fikir macam mana cara dia. Dia boleh hantar macam-macam bala tentera Allah Ta'ala. Daripada yang sehalus-halus sampai sebesar-besar. Yang kau ingat yang halus Allah Ta'ala hantar dia tak boleh mati kan? Boleh. Tapi Allah tak nak. Sebab orang tu tadi dia bersifat seperti Nabi Muhammad SAW doanya. Jangan kau apa-apakan orang yang nak bunuh aku, nak fitnah aku, nak buat macam-macam buruk pada aku. Jangan kau apa-apakan ya Allah. Sebab mereka tak tahu. Kami pun mengikuti juga jejak langkah. Kami minta awal-awal. Bila orang ada buat tak elok pada kami akan minta bukan segera dibalaskan. Ya Allah, tolonglah. Bagi dia petunjuk, ya Allah. Bagi dia kefahaman. Engkau lebih tahu dia hamba engkau, ya Allah. Gitu juga. Jadi jangan sampai Allah Subhanahu Wa Taala berdetik. Maknanya bukan berdetik. Engkau kacau je. Takut tak sempat orang tu tadi berdoa, ya Allah jangan apa-apa kan. Tak sempat. Tu tadi. Rasulullah ketika perang perang Uhud pecah-pecah topeng besi Rasulullah tu. Terkena gaham dia, kena bibir, pecah berdarah. Dan dengar tu, sebelum tu Rasulullah dengar kalau darah Nabi Muhammad SAW kekasih Allah setitik ia jatuh ke bumi, aku hancurkan semua kafir Quraisy. Tu malaikat dah ikhtiarkan. Jadi Rasulullah dengar. Jadi bila tercocok lembing macam-macam berdarah-darah tu Rasulullah tampung. Jadi sahabat Abu Bakar apa semua lihat kondisi Rasulullah. Kenapa Rasulullah ni tahan darah jangan bagi?
Bila dah selesai baru ditanyakan, kenapa Rasulullah, apa Muhammad kau tahan darah kau? Aku tak nak kafir Quraisy tu nanti mati semua tanpa kita berperang. Sebab apa? Siapa kita nak buat kerja agama macam mana, dah tak ada orang. Dah tak ada orang kafir macam mana? Kan? Sebab apa? Malaikat dia kata, titik darahku jatuh, malaikat akan hapuskan semua kafir. Itu yang Rasulullah tahan bersungguh-sungguh walau sakit. Kalau kita teruskan malaikat bunuh cepat, habis senang kerja aku. Nabi tak, dia nampak nanti siapa yang habislah tugas aku. Jadi kita gitu juga, ya. Kalau tak ada orang jahat, nanti kita tak ada tugas, kan? Jadi kena ada orang jahat. Sebab apa? Baru cerita-cerita tu jadi seronok, cerita-cerita tu tadi. Kalau zaman Nabi Muhammad SAW tak ada orang jahat, tak seronok lah. Nabi SAW baik semua, kan? Sebalah kita tengok cerita-cerita James Bond, cerita apa pun, kalau tak ada dalam filem tu watak jahat, ataupun jahat dia baik, tak ada. Mana boleh, kan? Jadi Allah tu lagi maha bijaksana. Dia ada ceritakan yang hak, jangan yang batil, yang tinggi, yang rendah, yang hina, yang mulia, yang kaya, yang miskin. Jadi itu semua untuk cerita-cerita Allah. Jangan kita nak minta kepada Allah nak duduk di tempat yang kita pilih. Kita harus, tempat kita adalah wa qada rabbuka, dengan Allah. Jadi Allah nak letak tempat sini, itu hak Allah. Yang penting kita sentiasa dengan adil. Itulah kerjaan Nabi SAW, para sahabat, para wali-wali Allah harifin billah. Mereka dah tahu tempat duduk mereka. Tempat duduk mereka di sisi Allah tu dia dah tahu ketika di dunia lagi. Sebab dia dah kenal diri, dia kenal Allah, Allah perkenalkan diri Allah, maka tempatnya adalah tidak ada. Bila orang dah tidak ada, maka temuanlah dia dengan Allah. Bertemulah tempat dia dengan Allah. Bukan dua, maknanya syarat nak bertemu tu kena pelik juga, tak ada. Macam mana nak bertemu? Tak ada. Sebenarnya tak ada itulah bertemu. Kebingungan balik. Itulah dia. Kita ni memang tak tahu apa benda, kebingungan lah. Tambahkan kebingungan supaya kita rasakan betul-betul kita tak tahu apa. Di situlah sebenarnya yang dikatakan pengetahuan yang paling tinggi sekali. Tu saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Kita minta pencerahan daripada Syekh Latif dan yang lain, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan izin, dengan kurnia Allah Ta'ala dapat hadir pada majlis malam ni. Alhamdulillah, cerita tak ada lain, kenal diri, kenal Allah Ta'ala, yang mana kita setiap hari kita dengar untuk apa? Untuk kita kenal diri kita, kenal Allah Ta'ala, untuk hilangkan keakuan dalam diri kita yang selalu kita kata kita, aku, yang selalu kita buat benda tu. Jadi perlunya kita bimbingan guru mursyid supaya kita nak hilangkan keakuan kita. Alhamdulillah, jadi setakat tu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul fuqarah ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipertemukan pertemuan yang hendak berceritakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah cerita-cerita Dia. Bukan nak menceritakan tentang diri kita, tapi menceritakan tentang diri Dia yang Maha Esa. Allah Ta'ala menjadikan sekalian alam ini daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terzahirlah sekalian alam ini bukanlah nak menyatakan sekalian alam, tapi nak menyatakan diri Dia yang Esa. Seperti yang dikatakan, ingin aku dikenali, itulah yang jawapannya.
nak menyatakan yang esa saja, bukan nak menyatakan kita yang banyak ni, bukan. Yang banyak ni semua menyatakan kepada yang esa, satu tunggal zat esa. Itu yang sebenarnya. Itulah, ini bukan tinggi, tapi inilah yang dikatakan asas tauhid. Dan bila diceritakan, memang kita terkejut kalau siapa yang baru mendengar kan. Seperti petang tadi, keluarga lah. Saya ibaratkan keluarga. Saya rasa dia keluarga saya. Sebab dia rasa macam tinggi, tapi sebenarnya bukan tinggi. Ini adalah asas tauhid yang dah lama kita tinggalkan sebenarnya. Kita tidak menyalahkan Yahudi, menutupi dia memang hasad dengan kita. Dan kita dah baca dah benda tu, semua hadis-hadis ke apa ke semua. Dia memang hasad dengan kita Yahudi ni. Tapi kitalah yang nak kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita belajar daripada bawah, daripada tadika, darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6, darjah 7, 10 ke, semua tapi inilah kita sekadar kita mendengar, tak pernah dengar. Memang tak pernah dengar sebab dia orang dah tutup. Kan, daripada zaman sebelum merdeka lagi, kan. Apabila diarahkan contoh vaksin budak, inject semua, itulah semua. Tapi kita melihat kepada skrip-skrip yang Allah letakkan. Tapi kitalah nak kena bertindak. Kita kena bertindaklah. Berjumpa dengan orang-orang alim, orang-orang ulama rabbani, pembimbing, guru mursyid, nak bimbing hati kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita hanya belajar fiqh, belajar fardu ain. Fardu ain, kalau nak cerita pasal bab tauhid, tasawuf ni di bawah lagi. Sebab awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah mengenal, bukan menyembah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah perjalanan yang diceritakan tadi, Nur Muhammad dan Nur Zat Allah, kepada yang kepada disampai kepada dinding zat. Itulah. Memang pertama kali ataupun permulaan kali ini kita memang rasa macam aku baru dengar benda ni. Disebabkan apa? Itulah cuba research. Macam adik saya, dia research. Dia tengok balik, dia jumpa dengan sahabat ahli. Ini bukan ceritakan, minta maaf cakap, kalau yang bukan ahli, bukan. Ibaratnya kalau sebuah kereta nak dihantar kepada workshop, kereta tu bermasalah enjin, tapi dihantar kepada orang yang buat body kereta. Salah lah, kan? Salah lah tempat tu, kan? Mana bukan ahli. Kalau enjin lah. Kalau kata gearbox rosak, takkan nak jumpa orang yang betulkan apa tu, apa nama tu, body kereta kan, ataupun nak jumpa kedai tayar. Gearbox rosak pergi kedai tayar. Kan silap lah tu, bukan ahli dia jumpanya. Macam mana tu, berserabut lah nampaknya kan. Itulah sebenarnya kita nak cerita bab ni. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala hantar guru pembimbing rohani, iaitu yang Rasulullah SAW beritahu tu. Kalau ada yang lagu tu kan, ulama pewaris Nabi. Ulama pewaris Nabi tu siapa dia? Inilah pembimbing rohani. Ibarat pembimbing rohani ni, ulama pewaris Nabi ni, bukan ulama suk. Ulama suk tu banyak. Ini ulama yang rabbani ni. Bila diceritakan ulama rabbani ni, ibarat saya nak cakap, ibarat dia tengok kereta yang jam tu, kereta yang enjin dia dah jam, dia keluar asap dekat kereta. Jadi yang ibarat pembimbing rohani tu cakap, pomen dalaman, dia tahu kereta kau ni rosak ni, berasap kereta kau ni. Yang bawa kereta tu tak ada, boleh jalan lagi, boleh jalan. Aku tak nampak pun asap, tapi yang guru tu dia nampak. Kan? Yang guru tu dia nampak. Mana dalam hati kita, akidah kita dah rosak. Dia memang nampak, dia memang tugas dia gitu. Kan Allah Taala letakkan. Adalah dia punya kata tu, yang dikatakan perjalanan tu tak apalah, itu yang permulaan perjalanan diturunkan daripada Nabi Muhammad SAW, wali-wali Allah sampai kepada ulama pewaris Nabi ni. Itulah perjalanan dia. Lebih perit lagi, itu macam-macam lah. Tapi tugas dia gitu, nak memimpin manusia kepada ke arah menjaga akidah ni, jangan sampai ada keakuan diri yang Rasulullah bawa. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ikuti Rasulullah, ikuti kekasih aku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak ada merasai ada keakuan diri. Itu sebenarnya. Itu yang kita nak ikut betul-betul, fattabi'uni yang betul-betul. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kita kenal diri kita. Itu hadis qudsi menyatakan. Ada lagi satu hadis qudsi menyatakan,
sekiranya engkau datang kepada aku membawa amalan, maka kau akan dihisap satu-satu. Sekiranya engkau datang kepada aku membawa ilmu, kau akan dipertanggungjawabkan. Dan sekiranya engkau datang kepada aku tak bawa apa-apa, kepada aku dengan aku. Maknanya dia tak bawa apa-apa. La ilaha illallah, engkau akan dirahmati. Maksudnya apa? Diri dia lah yang membuat pertemuan tu, diri dia lah yang mentadbir. Semua kita ni tak adalah, bukan mengaku Tuhan. Mana ada mengaku Tuhan, dah tak ada. Kan? Nothing. Kalau Nasyabandi tu, Syekh Nazim kata nothing, tak ada apa. Tak ada. Itu dia kata. Tak ada apa. Barulah yang sebenarnya pertemuan tadi tu, pertemuan. Baru dikatakan yang la tu maksudnya tak ada la, menafi. Dia ada nafi, isbat. Kan? Kalau dalam bahasa kitab, nafi dan isbat. Nafi dan isbat kau sandingkan sebagai tali pegangan nampak gitu. Nafi, isbat kau sandingkan. Itu maksudnya. Itu orang-orang kalau cerita lagu Dhamma Sutra tu, siapa penulis lirik dia tu? Tu bersifat ketuhanan. Dia nampak. Dari mana tu? Datang daripada Allah lah tu. Ilham laduni tu. Hidayatullah. Kan? Bukan main-main. P. Ramlee sendiri kita tengok macam mana kisah-kisah dia. Siapa dia punya pembimbing dia? Itulah. Bawa sampai sekarang. Kan? InsyaAllah kita sama-sama kita dapat benda ni. Kita bawa, kita ajarkan, kita ajakkan kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. Memang hati kita memang itulah sebenarnya. Tak nak cerita lain lah. Seperti Ustaz beritahu tadi. Dia tak nak cerita lain benda ni. Kan? Apa je. Lawak ke, berjenaka dengan kawan ke, ini yang dia nak masukkan. Lagi apa dia? Nak berniaga. Ini yang dia nak masukkan. Lagi apa? Kalau kata kerja kerajaan, kata, sumber gaji tu pun datang daripada Allah, bukan daripada kita. Baju yang ada ni pun, ya Allah. Dan menghalusi. Menghalusi apa tu? Ni adalah baju, bukan dia jadikan dia tak nampak baju dah, dia nampak kapas dia jadi pada pokok kapas, benih daripada benih pokok kapas, nampak? Tak lain engkau ya Allah, daripada Allah. Sebab itu yang dia nak tengok, dia research semua tu. Research semua tu. Dia tak nampak, dia tak nak cerita lain dah. Kan? Dia dah buta semua dah, bukan buta dunia ni. Ialah dia nampak semua sekalian alam ni, dia tak nampak, dia dah keluar daripada sekalian alam, tak ada. Nampak? Yang ada hanya Allah. Yang tu sebenarnya kita betul-betul tenggelam, insya-Allah kita akan dapat yang dikatakan bila kita menjadi pendengar yang baik, insya-Allah kita akan dapat sami'na, dapat dengar yang baik, sami'na, jadi dia dapat ketaatan wa ata'na. Insya-Allah sama-sama kita berdoa. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur, alhamdulillah. Beruntungnya kita ni sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebaik-baik makhluk. Tetapi walaupun kita ni diciptakan sebaik-baik makhluk, apabila kita tidak mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka jadilah kita sehina-hina makhluk. Seperti kata Syekh Latif sebelum ni, diibaratkan seperti binatang ternak. Saya teringat satu video daripada Ustaz Firdaus Wong. Dia mengatakan dunia sekarang manusia semakin dijauhkan daripada agama. Maknanya katanya untuk bercakap berkenaan dengan agama, untuk mengesakan Allah SWT, bukan sahaja di masjid katanya, bukan sahaja di surau-surau, tapi dia kata di kedai makan, di tempat mana-mana pun kita ni disuruh untuk bercakap tentang Allah SWT, untuk mengesakan Allah SWT. Tapi sekarang kita semua, termasuk saya lah dulu pun, nak bercakap tentang Allah ni rasa macam
macam pelik. Jadi macam orang pandang je, macam nak tunjuk warak lah, nak tunjuk baik lah. Jadi rasa macam nak sebut insya-Allah tu pun rasa macam nak tunjuk warak tu. Betapa kita ni jauhnya dengan Allah SWT. Jadi alhamdulillah, syukur sangat-sangat apabila kita dipertemukan dengan guru yang boleh membimbing diri kita ni untuk cara-cara untuk kita mengesahkan Allah SWT. Tadi saya terdengar satu luahan daripada saya singgah satu kedai. Masa tu tengah hujan lebat lah. Belum hujan lagi tapi ribut. Keluar daripada peniaga tu, "Weh, janganlah hujan, aku nak berniaga ni." Terkejut saya, ya Allah. Rasa macam marah kat siapa tu. Jadi semoga Allah mengampunkan kita semua disebabkan oleh kejahilan kita. Sebab itulah kita kena duduk dengan orang-orang yang bercakap hanya tentang mengesahkan Allah SWT ini. Maknanya cara kita untuk membuat sifat keakuan kita ni. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diucapkan oleh teman-teman, sahabat-sahabat kita, saudara-saudari kita tadi, semuanya daripada hati Rabbani, daripada lintasan yang suci, yang kudus daripada Allah SWT. Dengan sebab apa kita berkata berdemikian? Sebab mereka berkata adalah sebenar-benar daripada kalam-kalam yang kudus, yang mana mengajak kita untuk sama-sama kita mengesahkan Allah, membuangkan keakuan diri, dan juga sama-sama mengesahkan Allah seperti mana Allah sejak azali, abadi, awalul, akhir, zahir wal batin, sentiasa dia cukup mengesahkan dirinya sendiri tanpa kita merasa kita mengesahkan Allah. Itulah teman-teman, kita mengajakkan ke situ, dan tak ada perkataan yang lebih baik, kata Allah, inilah perkataan. Ya. Jadi sedangkan manusia-manusia nanti bila dia nanti dimasukkan Allah ke dalam syurga, ya, pasti dia akan merasa seronok, ya. Tetapi masih ada lagi di dalam syurga, kata Nabi Muhammad SAW, yang masih lagi dia nakkan rasa nikmat. Hingga kan Allah berfirman, dia kata, apakah lagi yang engkau hendaki di dalam syurga ini? Melainkan orang-orang yang penghuni syurga kata tak lain, nikmat tu dalam syurga ni semua dah kami kecapi, tapi nikmat yang paling besar tetaplah kami nak memandang wajah-Mu, ya Allah. Jadi hari Jumaat Allah Ta'ala bukakan pintu-pintu syurga untuk pergi ke tempat yang paling suci, di bukit yang tempat yang paling suci, bukit yang suci. Dia tu, di situlah tempat Allah nak memperlihatkan wajah Allah setiap hari Jumaat bagi penduduk-penduduk syurga. Maka Rasulullah bagi tahu, yalah, kalau kita ni di dunia lagi kita tak dapat mandang wajah Allah, maka kita sebenarnya kita tak layak masuk syurga, sebab penduduk syurga tu yang layak melihat wajah. Dan kita bila sampai di syurga, ala tujuan kita, kalau dapat syurga pun masih ada lagi yang tak cukup. Berhalangan lagi. Maka itu Rasulullah SAW diutus membawa kabar gembira, melihat Allah. Rasulullah kata, sebab malaikat Jibril tanya pada Nabi, ihsan tu apa? Nabi mengatakan ihsan, iman, Islam, ihsan. Ihsan tu apa? Engkau beribadah lah kepada Allah seolah-olah kamu melihat. Melihat. Maknanya Rasulullah pun kata melihat. Itu tadi. Dan juga kalau kau tidak dapat melihat, engkau harus yakini bahawa Allah tu melihat. Maknanya sama je maknanya. Untuk mencapai darjat penglihatan Allah, Rasulullah kata engkau tak akan dapat melihat Allah sebab engkau tak memiliki penglihatan. Jadi bila kita rasa kita memiliki penglihatan, dah terang kita memang tak boleh melihat Allah. Sebab yang boleh melihat Allah menggunakan wa huwa yubdikul absar. Menggunakan penglihatan
Allah. Selama hari ini kita rasa kita yang melihat. Maka tu Sayyidina Abu Bakar, dia dapat warisan daripada Allah, daripada Rasulullah SAW. Warisan daripada Rasul, iaitu tidak ku pandang segala sesuatu melainkan Allah lah sebelum ku pandang. Sebelum dia pandang segala sesuatu, dia akan pandang Allah dahulu. Itulah dia. Orang yang telah mencapai melihat dengan penglihatan Allah, dia akan berkata begitu. Tapi kalau orang tak dapat darjat, iaitu warisan daripada Rasulullah, iaitu dia tidak memandang dengan penglihatan Allah, maka dia tidak dapat warasatul anbiya. Jadi bila kita tengok ada untuk dia mengaku ulama, tapi masih lagi dia memandang dengan penglihatan dia, maka dia tidak akan nampak dan dia tidak akan faham untuk menerangkan bagaimana cara melihat. Ra'aitullah, kata Sayyidina Abu Bakar. Ra'aitullah, sebelumnya aku ra'aitullah. Sebelum kau lihat segala sesuatu, maknanya dalam kehidupan Sayyidina Abu Bakar, dia mewarisi, maknanya Nabi SAW sentiasa 24 jam memandang Allah. Memandang yang macam mana? Tak rasa ada penglihatan. Sekarang kita pakai penglihatan, lepas tu macam mana kita nak lihat? Takkan boleh sampai kiamat pun. Jadi orang yang ketika di dunia dia dah melihat Allah, dia dah ibaratnya telah berada di lebih daripada syurga. Maka tu dihalangi sangat oleh iblis untuk supaya kita tidak dapat syurganya di dunia. Apa syurganya di dunia? Dia di dunia lagi dia memandang wajah Allah. Tu tadi. Itu dah memang syarat-syaratnya orang tu dah memang layak untuk mendapat syurga. Iaitu di dunia lagi dia memandang Allah. Itu ihsan nama dia. Sebab apa? Kita ni tak pernah ada. Kita tak pernah hidup. Bila kita dah faham apa tu hidup, baru kita tahu. Sebab kita kata jolok, mana diri engkau? Kita tunjuk ni diri. Bukan, ni dada. Dalam dada hati. Dalam hati nyawa. Dalam nyawa roh. Dalam roh lagi roh tu urusan apa? Ada kita tak? Kalau kita kata lagi kita kenal diri, ada ke engkau lagi? Kalau kau kata ada lagi, makna engkau belum kenal diri lagi. Tapi kalau engkau dah kenal diri, tak ada. Yang ada hanya Allah yang menggerakkan kita. Muhakul yakin dah. Sekarang kau bawa kereta, kau rasa engkau dah. Macam mana kalau kau kata engkau ibadah engkau tu tadi sampai kepada Allah? Ibadah engkau nak rasa manis. Engkau tak pertemuan dengan Allah, nak rasa manis mana? Sebab ngaku engkau tu tadi, engkau tak pertemuan dengan Allah. Kau masuk dalam solat juga, engkau ngaku engkau yang berdiri dalam solat, juga engkau tidak pertemuan dengan Allah. Maka engkau tergolong orang yang solat tapi lalai, celaka. Ataupun merana lah engkau. Lepas tu kau menyangka pula, solat janji aku dapat pahala. Janji aku, kita jadikan Allah Ta'ala tu macam mana kat dunia ni. Kita buat Allah Ta'ala macam mana kat dunia ni. Tak? Kita anggap macam kita yang ada kuasa. Kita buat apa dengan Allah Ta'ala? Kata, aku. Kenapa engkau? Tak ada semua aku. Tapi engkau nak kasih aku. Biadab tak? Lepas tu engkau buatlah amalan tinggi mana. Allah tak pandang. Ini bukan saya cakap. Allah sendiri kata, bagi tahu. Kau kenal aku dulu, syarat dia kau kenal aku lah. Syarat nak kenal aku, kenal diri kau. Kau tu tak ada. Yang ada Nur Muhammad, sifatku. Dan sifatku tak lain, yang ada hanya aku. Tak lain, sifat tu daripada aku tunggal, bukan ada dua pun. Nak percaya sampai ke situ tu, sekarang ni cukup sulit. Malahan diejek-ejek, dimomok-momokkan. Sebab iblis menghalangi sangat. Inilah siapa pesuruh-pesuruhku, iblis, kuncu-kuncuku, setan-setan yang taraf tinggi ke, dapat kau halangi orang tak belajar kenal diri, kenal Allah, aku bagi pingat yang paling tinggi sekali. Jadi banyak dah setan-setan dapat, maknanya pingat yang tinggi. Dan iblis sendiri, dia makin jadi kuat. Sebab apa? Dia dapat menghalangi manusia. Jadi dia mudah. Orang yang dia tak kenal diri, tak kenal Allah, dia halangi supaya tak belajar datang sini. Dia sekat macam-macam cara. Dia gunakan macam-macam batalion. Dia gunakan orang-orang Yahudi ke apa, tentera-tentera dia, Dajjal.
maka dia berkuasa. Sebab apa berkuasa? Bukan dia hebat. Sebab dia dah dapat mempengaruhi manusia supaya tidak kenal Allah. Bila manusia dah tak kenal diri, tak kenal Allah, dia tidak dapat mengundang pertolongan Allah. Sedangkan yang mengelola dirinya adalah Allah, dan yang mengelola kita semua sekian alam termasuk iblis adalah Allah. Mengapa kita boleh mengikuti? Dan kita jangan salahkan dia. Salahkan pertama adalah akuan diri. Mengapa Allah mengelola diri kita sejak alam roh sekarang bila-bila, tapi kita rasa kita pula yang mengelola sampai kita berbalah seolah dengan Allah, tak payah kenal Allah. Kita buat aja ibadah, sedap je kita cakap. Banyak saya dengar ulama-ulama, orang-orang baik-baik dia kata, kita buatlah mana syariat yang dah ada tu, kita janganlah belajar-belajar yang ni macam ni, si Ajis ni tak payahlah. Perkataan tu bahaya tu. Perkataan tu dia menghalangi juga tu. Seperti iblis tu. Dia menghalangi supaya manusia jangan kenal. Yang lain tak apa, belajar yang lain tak apa. Banyak-banyak PhD ni, bidang ni. Bukan saya kata bagus. Tapi jangan bagi, iblis kata, belajar kenal diri, kenal Allah. Jangan. Bila yang dah belajar kenal diri, kenal Allah ni tadi, dia bertambah lama, dia kuat. Sebab bertambah dia rasa hilang keakuan diri. Dia buat apa-apa pun dia tak mau ingat. Pasal dia tahu tu Allah Ta'ala yang buat apa. Kebaikan yang aku buat, dia sedekah. Dia tak pernah nak ingat, aku tak ada apa ya Allah. Ada yang lain ingat, engkau dulu ada bersedekah, engkau kan ajar orang ni, ajar. Tak ada ya Allah, tu semua engkau, bukan aku. Aku tak ada apa ya Allah. Dia lagi nak hilang keakuan dirinya. Itu adalah kekasih Allah. Dia menjaga kesucian ni, kata Sayyidina Ali, susah. Kalau beramal istiqamah berpuluh tahun tu mudah. Bangun tengah malam berzikir ni, zikir tu ke ibadah tu, kalau Sayyidina Ali tu mudah juga. Tapi nak menjaga istiqamah kesucian, jangan ada keakuan diri, jaga tu lebih sulit. Sebab apa? Allah lebih cintai orang yang menjaga kesucian daripada merasakan ada keakuan diri. Itulah menjaga kesucian, dia katakan. Maka Sayyidina Ali dapat warisan daripada Rasulullah, jaga kesucian yang tu tadi. Jadi kita Abu Bakar, Abu Ali, Osman, Umar dan banyak sahabat-sahabat, dia jaga kesucian. Jangan rasa ada akuan diri. Dan turun pada wali-wali Allah, turun Syekh Abdul Qadir Jailani, turun wali-wali Allah lain, sampai ke kita dah mula rosak, habis. Jadi tak ada jalan lain untuk mentadbir, mengelola ke dunia ni, hanya aku berikan kepada orang yang tak ada rasa keakuan diri. Begitu juga Imam Mahdi kalau turun, dia tak tahu apa benda, dia kata. Engkau lah banyak. Wali-wali Allah kata, engkau lah akan jadi, engkau ciri-ciri engkau ada. Aku tak tahu. Bukan aku, kau cari orang lain. Bila dia solat 2 rakaat, baru Allah downloadkan. Dia memang ilmu para apa ni, kekasih Allah tu begitu. Dia menunggu yang terkini. Dia bukan ingat dia dulu macam tak. Dia sentiasa ingat dia tak punya apa. Walaupun dulu dia pernah buat macam-macam, tahu macam-macam, tapi tetap terkini dia rasakan yang tahu tu hanya Allah. Dia lupa semua tu. Itu sifat-sifat orang-orang yang sentiasa mendapat karamah di sisi Allah, ataupun pertolongan Allah sentiasa akan turun kepada orang yang tak ada rasa akuan diri semuanya. Walaupun dia telah menolong orang, mengislamkan orang ke banyak, dia tetap juga diri dia tak ada apa benda pun aku buat. Itu semua kau yang buat, bukan aku. Aku sekarang ni tak ada apa benda, tunggu apa yang kau nak anzala ala terkini, itu je kau, tak ada aku pun. Begitu makamnya tadi. Itu aja yang boleh mentadbir jadi khalifah di muka bumi, Allah Ta'ala kata. Yang layak. Itu Imam Mahdi gitu akan buat. Saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatian semua yang tak jemu-jemu, kerana Allah yang beri kita tak jemu-jemu. Keimanan, kesedapan, kelazatan iman dia bagi yang semalam, ini hari ditambah. Bukan kita yang tahu menambahnya, tapi Allah yang menambahkan keimanan yang telah ada, Allah tambahkan lagi. Sebab apa? Tak lain rahmat Allah. Bukan kita ni hebat, tak ada. Kita pun tak mampu nak cakap ni, kita tak mampu. Besok macam mana kita tak tahu. Dan berapa lama kita buat ni semua atas arahan dia, tak ada satu pun yang rasa kita ni yang tahu apa-apa. Semuanya terkini daripada dia, dan akan datang pun daripada dia. Tak ada apa-apa kita nak rasakan kita ni boleh apa-apa. Tak boleh apa-apa kita. La haula wala
quwata illa billah. Alhamdulillah duduk di situ sentiasa selamat gitu ya. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah SWT. Terima kasih perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan. Ada juga manusia-manusia yang memang dia kata, si Haji balik-balik itu tak jemu-jemu ke orang yang dengar ni. Orang dah boring nak dengar, tak nak kau hantar ke YouTube, orang live ke. Orang tak nak dengar pun kau hantar-hantar. Itu urusan engkau. Kalau kau tak ada bahagian, kau tak dengar, tu jangan salahkan kami. Kami hanya bagi. Kami sentiasa seronok dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ngesakan Allah, kami nak kongsi. Kalau kamu hantar live ke, hantar apa ke, kamu nak tengok sambil baring ke, buat itu urusan kau. Kami tak nak masuk fikir itu semua. Yang benar, kami sentiasa nak kalian dah dapat betul-betul. Itu je kami punya tujuan, untuk kalian betul-betul dapat Allah Ta'ala. Itu je. Yang lainnya kami tak nak fikir kamu nak cakap apa, nak komen ni, nak puji ke, kami tak heran. Kami akan terus insya-Allah terus akan sampaikan rahmatan lil alamin. Tak peduli. Kerja kami mengikuti jejak langkah Nabi SAW, memberi rahmat, bukan doa celaka. Orang buat macam mana pun kami takkan doakan. Kamu benci ke, kamu tak nak dengar live ke, kamu buat macam mana ke, kamu buat tak tahu ke, tak ada nak balas terima kasih ke, kami hantar live ke, tak, itu kami tak peduli. Ya, yang penting kami berbuat atas kerana arahan Allah menyuruh, itu kami buat, kami dah seronok dah. Kamu tak perlu nak memuji ke, kamu memuji, kamu yang untung. Kerana kamu yang dapat maknanya. Dan kami senyap, kamu apa, itu hak masing-masing. Kami tak tahu nak cakap. Sebab kami bersungguh-sungguh nakkan supaya kamu dapat Allah Ta'ala. Itu je. Buatlah macam mana pun, kamu benci ke, tak suka ke, kamu buat dek ke, buat macam mana kami, itu terserah kamu, kamu yang rugi. Kalau kamu untung, kamu akan terus bersungguh-sungguh, kamu yang untung, bukan rugi pada kami. Kami tetap sentiasa rasa keberhasilan kami adalah sentiasa mengajakkan sama-sama kita dapat mengesahkan Allah, itu keberhasilan bagi kami. Tapi kalau kamu buat apa ni sambil lewa, itu kami tetap keberhasilan kami dah mencapai kepada apa yang disuruh oleh Allah. Kami tak mampu apa-apa sebenarnya daripada Allah. Kalau teguran Allah tu lebih mulia lagi. Kami bukan bagi kalian makan. Kami bukan bagi kamu orang apa ni hidup, bagi melihat, bagi rezeki daripada awal, semuanya Allah. Jadi kami bercakap bukan kami, tapi kami bercakap Allah. Jadi ingatlah ini daripada Allah. Ingatlah ini bukan daripada kami, ini daripada Allah. Kalau Allah bagi hidup bagi itu, Allah yang cakap pada kamu ni sekarang ni. Kalau kamu abaikan, itu tidak ada bahagian pada kamu. Jangan salahkan siapa-siapa. Itu saja. Alhamdulillah. Kami pun tak perlu nak ramai-ramai pun. Kami cukup bahagia dengan apa yang telah kami lakukan. Yang penting mustahak sekali, kami sentiasa buang keakuan diri, rasakan Allah Subhanahu Taala. Walaupun kami dapatlah membawa manusia kenal kepada Allah, satu kampung, kami masih lagi dalam keadaan tetap juga bahagia. Walaupun satu kampung satu pun tak nak ikut, kami bercakap, kami tetap bahagia juga. Sebab kami sentiasa bahagia itu tetap dengan Allah. Jadi tak perlu. Allah pun gitu juga. Kalau sekalian alam ni tak sembah kepada Allah, contohnya lah, Allah pun tetap gitu juga. Keadaan sempurna juga. Sungguh pun sekalian alam menyembah kepada Allah, tetap juga Allah gitu juga, sempurna juga. Jadi kami pun gitu juga. Jadi yang letih kalian yang ada perasaan akuan diri itu tadi. Merasakan ada ni lebih, ni kena macam ni. Itu urusan kalian. Kalian yang penat, kalian mengada akuan diri, kalian akan penat. Hidup kalian akan penat. Walaupun kalian banyak ibadah, banyak ilmu, tapi kalian tak kenal diri, tak kenal Allah, kalian akan penat. Bila penat, kalian akan ungkit, ya Allah pun nak bagi aku. Ya Allah, aku dah buat ni, patutnya kau. Kita nak arah Allah Ta'ala jadi biadab. Jadi bukan tak bagi ibadah, bukan Allah tak bagi ibadah, tapi Allah nak tengok kesucian. Ahsanu amalah. Apa kesucian tu? Tak mau ada rasa apa-apa pun. Yang ada hanya dia je, tak mau ada rasa apa-apa. Itu tadi insya-Allah fahami betul-betul, telisik betul-betul supaya kita jangan salah memahami, kerana Allah dah menjelaskan
dengan sebenar-benar nyata dan jelas. Jangan kita berpura-pura kebohongan tidak jujur dengan Allah SWT. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.